Okay, saya ada tengok recording semalam. Ya ke? Rupanya tak record lah. Yang Petang tu. yang petang tak ada tu. Yang pagi ada. Itulah saya tengok alamak. Patutnya lebih Yang banyak detail kan. kelas first ada, yang 1 jam 52 minit tu. Ah, ah, Lepas tu chapter 1 part tu ada 2 jam. Yang tengah petang. Saya part yang 2 tu. pagi tu, yang lepas pukul 10 pukul 11 tu. Tu tak ada. Oh ya. Yeah. Saya Ha. rasa macam part 3 tak ada. Yang petang. Part 3 ya, part 3 tak ada. Ya, saya Betul rasa betul part betul, betul. Part 3, sorry betul. Yang rasa part tu ada. itulah. Hmm. Yang banyak saya ni kan. Apa nama yang pengiraan apa semua kan. Itulah yang ada kira-kira petang malam kan. Tapi tak apalah. Kita cover balik kalau ada apa-apa pertanyaan saya akan buat apa nak Okey betul. ikut demand lah. Okay, jadi hari ni saya akan sharekan dulu apa kita punya finalize slot ni. Okay, alright. So semalam kita dah cover bahagian uh, chapter 1. Okay, jadi chapter 1 keseluruhannya kita dah cover. Masuk daripada unit, okay, measurement. Ketiga lah error dan akhir sekali ialah noise lah. Alright. So hari ini kita akan cover dari segi decimeter dan jika kita ada kesempatan mungkin kita akan masuk kepada AC meter lah. Okey betul. Uh, saya telah letakkan assignment di dalam MS Teams lah, Microsoft Teams. Kalau lihat di bahagian File. file tu ada assignment general docs, lepas tu lecture notes. Okay, so dekat assignment tu lah ada assignment 1. Okay, Satu soalan ni. satu soalan saja. Ni by group ke betul? By group. Ya, betul. Berapa orang ada? Kalau lihat di situ ada 3 orang diperlukan, tetapi bacaan tu ada 4. 4. Jadi daripada 4 bacaan tersebut boleh apa nama buat kiraan lah seperti yang diperlukan di bawah, deviation, standard deviation, mean, semua. Okey betul. Jadi itu bahagian assignment. Alright. So yang memandangkan saya buka dulu. Okay, jadi di akhir tu kita selesai assignment 1. Okay, nanti you all boleh submit pada saya by end inilah 5 Disember nanti. 5 Disember. Okey betul. 4 Disember lah. Basically itu dia punya ni, and then nanti mungkin di akhir kelas kita akan ada quiz sikit berkenaan dengan chapter 1. Okay, kelas kita waktu petang lah. Kita akan ada quiz chapter 1. Tapi benda ni based on the ni lah, apa nama you all punya pemahaman tentang chapter Okey. semalam lah. Okey betul. Right. Kemudian so hari ini kita akan cover keseluruhan daripada decimeter dan jika berkesempatan sebenarnya no rush lah. Lepas tu saya rasa itu sajalah plan kita untuk hari ini. Okay. Kemudian saya nak maklumkan 6 Disember akan ada midterm test. Jadi basically soalan pun semua saya tak buat lagi. Chapter yang cover pun saya tak ni lagi. Kemungkinan saya akan cover 2 chapter mungkin. 1 dengan 2. 1 dengan 2 sebab kalau nak cover chapter 3 takut Tak sempat. sempat nak study kan 5 Disember dengan 6 Disember kan. Okey. Ataupun AC meter ni saya masukkan sedikit dengan apa yang saya
saya ajar je lah. Mhm. Okay. Rasa itu plan hari ini lah. So bagi siapa yang tak masuk lagi, mungkin Cik Ikuan boleh maklumkan pada mereka saya dah start recording. So daripada tadi yang saya cakap tadi, saya dah recording. So boleh dengar yang itulah. Siapa ni? Zarul dan Azharul dia ada kerja pagi ni kata. Dia mungkin tengah hari dalam pukul 10 11 dia masuk. Okey. Yang lain saya tak pasti. Baik. Tak apa. Kita pastikan kita recording hari ini untuk ulang lah. Okey. Okey, itu okey, saya masuk ke plan kita hari ini iaitu Dismitter. Dah nampak chapter ni. Okey, untuk chapter ni saya tak letak lagi dalam saya punya slide pada MS Teams, tapi mungkin saya boleh letak sekarang kalau you all nak ni. Kemudian bila ada penambahan saya akan tukar file lah jika ada penambahan. So saya letak dulu chapter 2 ni untuk mungkin rujukan sementara. Okay, kalau nak sambil dengar saya punya ni sambil buka pun tak apa. Mungkin tengok saya punya slide. Boleh tu. Boleh tu. Boleh. Okay, terima kasih semua. Alright. So semua dah ni ke? Dah sarapan? Belum lagi tu. Oh ya, yeah, belum lagi. Belum. Oh, belum lagi. Sambil-sambil saya ni pun belum juga. Tapi Sambil-sambil lah. Sambil-sambil lah kita sambil-sambil. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay, hari ini boleh saya Boleh apa sarapan? Alah, orang nak beli dah beli. boleh saya ni dulu mutekan Boleh tu, boleh. Alright. Okey, jadi untuk pagi ni kita bercerita tentang chapter 2 lah iaitu direct current. Okey, DC meter. Okey, boleh bezakan antara DC dengan AC? Boleh kan? Okay. Jadi untuk DC ni adalah voltan yang direct, contohnya bateri ataupun solar ataupun dan biasanya bateri dan solar lah. Okey. Selain daripada tu, selain daripada DC, ada dalam electrical dia ada AC, alternating current. Alternating current ni yang biasanya daripada TNB dan mungkin daripada generator-generator lain lah. Okey. Okey. So untuk hari ini kita mulakan dulu dengan DC meter. Meter. So dalam chapter ni apa yang kita akan sentuh ialah sketch dan the construction of permanent magnet moving coil PMMC, ataupun semalam kita dah ada sentuh sedikit tentang DR solver instrument. Okay, DR solver instrument. Selain daripada ammeter dengan voltmeter,
tahu tak ada satu alat namanya galvanometer. Okay, galvanometer ni kalau ammeter dengan voltmeter, tugas dia ialah untuk mengukur arus untuk ammeter, voltmeter untuk mengukur voltan lah. Tetapi apakah tugas galvanometer? Okay, tugas galvanometer ni basically adalah untuk mengesan arus. Okay, jika terdapat arus, dia akan dia punya jarum meter tu akan bergerak lah. Okey, dia akan bergerak. Itu adalah untuk mengesan arus galvanometer. Dan saya rasa semalam ada beberapa gambar yang ada perkataan huruf G bulat. Okay, G bulatnya galvanometer lah. Okey. Okey, kedua kita akan lihat dari segi design DC ammeter dan DC voltmeter menggunakan DR-Solver instrument. Okey. Dengan konsep yang sama, dia akan gunakan DR-Solver instrument ni pada DC ammeter dan DC voltmeter. Okey, kemudian design multi-range DC ammeter dan DC voltmeter using Ayrton shunt. Okey. Dia ada multi-range, dia maksudnya kita boleh range dia kecil, katakan lebih kurang dalam 1 volt, 0 hingga 1 volt. Okay. So kalau voltan dia kecil, kita boleh pakai range tu lah. So bila voltan dia besar, katakanlah sehingga 20 volt, kita tak sesuai pakai yang range 0 hingga 1 volt. Okay, kita kena pakai range antara contohnya 10 ke 15 volt kan. So kena pilih range dia 0 hingga 15 volt. Ataupun kalau kita nak range yang besar lagi sehingga 100 volt, so kita guna range yang sampai 100 volt. Ataupun kalau AC, tukar kepada AC terus. Okay, tapi AC kita akan cerita nantilah bila time AC. Okay, kemudian yang keempat kita akan tengok load error dan ammeter insertion effect. Dan akhir sekali ialah design ohmmeter. Okay, macam mana kita nak design ohmmeter menggunakan DR-Solver instrument. Okay, ini adalah perkara yang kita akan capai dalam chapter inilah. Okay. Okay, outline dia sama seperti apa yang kita dengar daripada learning outcome tadi, iaitu introduction to the PMMC, okay, permanent magnet moving coil, okay, permanent magnet moving coil, PMMC. Dan sistem DR-Solver PMMC ni digunakan dalam design DC ammeter, voltmeter dan ohmmeter. Okay, dan daripada situ dia ada DC mitigate lah. Alright. Okay, so kita go through into the start introduction, iaitu basic meter movement ni dia started with the galvanometer, yang mana dia digunakan untuk dalam pengukuran DC. Okay, yang ini can be traced by orang yang gunakan ialah Hans Oersted, yang mana dia discover this technology in 1820 lah, 1820. Yang mana dengan menggunakan galvanometer ni dia boleh berikan relationship between current and magnetism. Okay, current dan magnetism. Maksudnya bila ada magnet, bila ada current, dia ada pergerakan. Okay, itu yang kita boleh yang pada tahun 1820 ni Hans Oersted telah jumpa lah. Okay, yang mana dengan menggunakan first instrument dia yang dia buat, dia boleh detect, okay, dan measure. Okay, detect dan measure. Maksudnya small amount of electric current. Kalau even ada small electric current, dia boleh jarum dia bergerak lah. Okay, jarum dia bergerak maksudnya dia detect. Dan bila dia jarum bergerak, berapa banyak di jarum dia bergerak, dia akan tentukan kuantiti current yang melepasi meter dia itulah. Okey, kemudian pada tahun 1881 okey, DR-Solver, okey, yang kita sebutkan beberapa kali sebelum ni, okey, telah patentkan, okey, cara yang telah dilaksanakan oleh Hans Oersted, iaitu moving coil galvanometer.
Okey. Yang saya sebutkan galvanometer iaitu dengan menggunakan coil tadi. Okey, dia boleh mengesan arus lah walaupun sekecilnya. Okey, dia menggunakan basic construction yang sama, yang mana sekarang ni meter untuk galvanometer, ammeter, voltmeter dan ohmmeter dilaksanakan lah. Tapi ini untuk yang manual lah, untuk yang manual. Bagi yang manual ni maksudnya analog lah, analog. Kalau boleh dilihat gambar yang analog macam ni lah. Tetapi bagi yang digital lain lah, dia dah ada sensor dan sebagainya. Tetapi kalau yang solver ni, dia untuk yang analog yang macam ni, yang dulu-dulu kalau dalam bilik sains kan, kita ambil dekat belakang, kita sambung-sambung, inilah dia. Okay. So ini adalah di PMMC yang telah dipatentkan oleh D.R. Solver pada tahun 1881. Okay. So PMMC ni iaitu Permanent Magnet Moving Coil Instrument Meter Movement refer to the ensemble meter. Okay, so ini gambar yang mana the ensemble telah patentkan, iaitu magnet dan rotating coil dia. Okay, yang mana dia ada magnet 1, 2 ni, okay, dan dia ada rotating coil dia kat sini dan dia punya jarum dia akan bergerak. Okay, so di sini ini adalah galvanometer yang pertama telah dibuat oleh the ensemble lah. Okay, kemudian daripada situ inilah adalah yang sekarang ni atau masa saya last jarang dah jumpa benda ni dekat universiti. Kalau ada pun dia dah jadikan satu modul. Okay. So yang ini kita boleh lihat untuk galvanometer microampere. Okay. So maksudnya bila kita sentuhkan terminal positif dan negatif pada satu alat yang dirasakan ada current yang berlaku, so dia akan berikan bacaan. Okey, adakah minus, adakah positif. Maksudnya dari segi terminal dia terbalik ke tak terbalik ke, kita nak tahu. So dia akan pergi ke kanan ataupun ke kiri. Okay. So dari segi mechanical instrument to detect and indicate. Detect maksudnya dia detect saja, dan indicate ni maksudnya measure quantity of electric current. Okay, so alat dia lah. Okay, kemudian untuk PMMC dia menggunakan 2 permanent magnet. Okay, dia menggunakan 2 permanent magnet in order to create stationary magnetic field. Okay, stationary magnetic field, yang mana aplikasi PMMC ini terdapat dalam ammeter, okey, saya katakan tadi, voltmeter, galvanometer dan ohmmeter. Okey. So saya dah tadi, ini adalah aplikasi PMMC ni tadilah. Okey. So ini adalah construction dia, yang mana dia ada dua, iaitu dia ada dua permanent magnet, iaitu nitrogen dan north dan south. Okey. Dan S. Okey. Kalau kita lihat di sini, cylindrical shape soft iron core. Okey, dia ada iron core di sini. Okey, diletakkan di tengah-tengah antara permanent magnet N dan S ini. Okey. Yang mana dia menggunakan coil iron of fine wire yang telah di-windingkan pada permanent pada iron core ni lah. Okay. Kemudian this fine wire is wound on very light metal frame and wound mounted in a jewel setting so that it can rotate freely. Okay, so maksudnya gambaran dalam dia macam ni. Okay, so dia ada dua magnet. Okay, dan yang penting dia letakkan sini N, sini S. So dekat sini dia ada iron core, yang mana dia ada kabel wire
fine wire yang telah windingkan dekat sini. Okay. Okay, so daripada situ dia ada spring. Okay, dia ada spring. Dan daripada sini pun dia ada spring untuk bahagian negatif. Yang ni spring untuk bahagian. Okay. Kita kembali ke bahagian ini. Right. So pointer ni ialah needle, jarum yang menunjukkan dia berapa kuantiti ataupun kewujudan dia punya. Okay. So dari segi kedudukan dia ialah dia attached to the moving coil. Okay, dia attached to the moving coil. Okay, dia attached to the moving coil and then dia deflect upscale as the moving coil rotates as current flow. Ni moving coil rotates ni, yang ini tak berapa nampak. Okay, kita lihat kat sini lah. Okay, so katakanlah ada berlaku arus bergerak kat sini. Okay, force ni akan ke kanan ataupun ke kiri. Okay, yang dia punya ni. So dia punya moving coil ni, ini adalah moving coil dia. Okay, moving coil yang ini dia akan tertarik ataupun dia akan meregang ataupun dia akan melonggar lah. Okay, so dia berapa banyak dia punya arus yang gerak tu, dia akan pergi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kalau ikut original dia tak ada current, ialah di tengah-tengah. Okay, gambar ni kalau dia tak ada current, tak ada sambung apa-apa, dia punya jarum ni berada di tengah-tengah. Okay, bila ada current yang terminal daripada positif ke negatif, dia akan pergi ke positif lah. Bila daripada, katakanlah dia terbalik terminal dia, soalnya kita letakkan bateri bateri pada dia ni, kita letak terbalik terminal dia, so dia akan pergi ke negatif. Okay, kita punya terminal tu terbalik lah. Okay. Kalau untuk DC, terminal satu perkara yang penting, tapi untuk AC dia tak ada terminal terbalik pun tak apa. Okay. Sebab dia patah balik kan. Okay, dia ulang alik punya alternating current. So kena pastikan live neutral dengan G tu pasang pada tempat yang betul lah. Kalau tidak nanti dia tak menyala ataupun akan short circuit lah. Okay, tu untuk dari segi wiring lah. Okay, so basically ini adalah construction dalam PMMC lah. Okay, kalau di sini saya boleh saya alih-alihkan ni, minta maaf saya kecilkan ni dulu. Okay, ini adalah dia punya yang gambaran besar lah. So kalau kita lihat di sini, diagram di unsolvable galvanometer ni, as the current flow from positive, bila current bergerak daripada positif ni, okay, so dia akan through the coil orange part, okay, pergi ke coil orange part ni, and then to negative. To negatif, dia pergi ke arah negatif. Okay, so a magnetic field is generated in the coil. Okay, magnetic field akan generated in the coil. So N pergi ke S, kan. Bila ada I, dia ibaratkan macam apa nama, jari, apa nama, tangan kiri Fleming. Okay, tangan kiri Fleming, yang mana dia ada NS, kemudian dia ada arus melalui dan macam mana force dia. Force dia bergerak ke atas ke ataupun bergerak ke bawah. Okay, boleh mungkin tuan-tuan boleh cuba tangan kiri. Tangan kiri tuan-tuan tunjuk. Okay, yang mana jari ialah force, gerakan kat yang jari yang telunjuk tangan kiri bukan tangan kanan. Okey, jari telunjuk ialah untuk medan magnet. Okey, arah gerakan dia ialah, kalau yang hujung ni ialah S, N ialah di bahagian pangkal lah. So N dengan S. Okey.
Kemudian arah arus elektrik ialah untuk jari yang di tengah, iaitu bila arus elektrik arah ke kita, okey, arah ke kita, sekarang ni bentuk dia S, arah ke kita, force akan naik ke atas. Tetapi kalau arus tu arah kebalik, okey, so dia akan ke bawah. Okey, ini akan menyebabkan perbezaan antara force ni, menyebabkan kita punya needle ni, jarum ni bergerak songsang ataupun ke arah positif ataupun ke arah negatif. Okey. Ini prinsip dia lah, prinsip tangan kiri Fleming. Okay. So the field is counteract or respond by the permanent magnet and force the coil is to twist. Okay, the coil to twist, moving the pointer in relation to the field strength caused by the flow of the current. Okay, bergantung kepada kekuatan current. Okay, current dan juga magnet tadilah, magnet tu punya arah. Okay. Okay, jadi yang ni okey macam mana dia bergerak apa semua. So itu adalah cara dia ensemble. Betul ke kalau dia jarum tu bergerak ke arah negatif, maksud dia ada arus lah kat situ. Ada arus tetapi dia terbalik terminal dia. Oh, terbalik terminal. Kalau dia arah ke positif, dia pergi ke negatif. Ya, bateri itu pasang terbalik atau pasang terbalik lah macam maksudnya. Okay. So dari segi working principle tu saya dah sebutkan tadi, okay. Yang mana kalau ikutkan construction features of the ni sama macam ni. Jadi saya dah sebut ni. So okay. Saya boleh bacakan inilah. Yang working principle is based on motor principle, yang mana current carrying conductor is placed in the magnetic field. It is act upon a force when tends to move it to one side and out of the field. So macam kita punya motor lah, motor. Bukan motorcycle, motor DC motor ataupun ni. Dia kan tengah-tengah dia ada coil, ada coil. Dan juga dia punya tepi dia, kalau lihat siapa pernah buka motor, DC motor, actuator lah, actuator. Motor ni takut teringat motor motosikal ke apa kan. Actuator ni tepi dia orang kata dekat apa panggil tu, dia punya casing dia tu ada medan magnet lah. Okey, magnet. So daripada situ dia akan wujudkan aruhan magnet dan membuatkan bila kita bagi arus pada coil yang telah diwaindingkan tadi, so dia akan berpusing lah motor tu. Okey, itulah konsep yang sama macam mana the unsolvable ni wujud lah. Okey, cuma the unsolvable meter ni dia wujud untuk pengukuran lah, pengukuran, bukan untuk motion semata-mata. Okay, dia maksudnya dari segi dia boleh berapa banyak current yang melalui dia punya apa nama coil tadi. Okay. So kalau ikut working principle dia, pertama pointer is used as the deflection instrument to indicate a measured quantity. Okay, itu pointer. Function pointer dia adalah untuk tunjukkan berapa banyak quantity yang kita measure. Okay, arus ke ataupun voltan ataupun ohm. Okay, there are three force torque operating in the movement, iaitu deflecting force, controlling force and the damping force. Okay, yang mana dengan coil dan macam yang spring ni tadi, dia ada deflecting force dan dia ada controlling force, yang mana dia boleh maintain. Controlling ni maksud dia boleh maintain pointer tu. Kalau arus tu dia letak maintain dekat situ, ataupun sumber arus tadi letak maintain, so dia akan maintain je. Dia tak bergerak-gerak, maksudnya dia tak fluctuate lah. Okay. Kalau arus tu tetap,
maksudnya dia tetap lah. Itu maksudnya dia ada controlling. Dan bila dia ada damping, force ni maksudnya bila dia cabut sumber arus tadi, dia akan kembali kepada zero. Dia bukannya maintain kat situ, tapi bila kita dah cabut, dia terus balik-balik ke zero. Maksudnya dah tak ada arus. Itu dia punya 3 force yang dimaksudkan di sinilah. Tak adalah kita kena tekan butang apa-apa ke yang membolehkan jarum tadi balik ke zero. Tak ada. Sebab dia ada macam spring, damping force dia untuk kembalikan dia kepada zero lah. Okay. Okay, next ialah when current flow in the moving coil, the current set up a magnetic field that interact with the field of the permanent magnet. Okay. So dekat situ bila current tu dia lalu daripada dia lalu pada Allah masalah dia punya permanent magnet ni, kita boleh gunakan kalau letakkan tangan kiri kita letakkan N dengan S. Okay, kita so kalau kita lihat arus kalau lihat dekat gambar ni, perbezaan antara dua bulatan ni ialah kat sini titik, kat sini ialah tambah. Apa titik tambah ni? Saya boleh ceritakan? Ada siapa-siapa tahu perbezaan antara titik dengan tambah? Tak tahu tu. Tahu itu. Tak tahu Okey, saya pun sebenarnya dulu pelik. Kenapa benda nampak macam sama kan, tetapi arah dia ni kenapa berbeza? Kan? Kenapa berbeza? Tapi dia sebenarnya dia ada maksud titik dengan tambah ni. Okey, titik ni kita boleh ibaratkan macam anak panah. Okey, kalau anak panah, kita tengok daripada depan anak panah, okey, kita nampak apa? Satu titik. Satu titik kan? Betul. Anak panah, daripada buntut dia, kita nampak apa? Kita tambah. Tambah. Itulah maksud dia. So ini maksudnya anak panah yang naik ke atas. Maksudnya keluar ke mata kita. Okey. Anak panah yang masuk ke dalam, yang Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Mata kita nampak. Okey. So bayangkan ada arah medan magnet N dan S. Kita buat satu dan ini ada. Macam mana dia boleh keluar force, daya dekat sini? Okey, macam mana dia boleh keluar daya dekat situ? Ini kerana, okey, kita ambil satu tangan kita, okey, tangan kiri kita. Yang ini tangan yang tengah-tengah ni adalah untuk arah arus. Okey, kita letakkan arah arus ni masuk ke dalam. Yang ini Masuk ke dalam. Masuk ke dalam and then arah yang ni bukan ke dalam, yang ni masuk keluar, ni keluar. Maaf Yang dari telunjuk ni keluar. Jari bukan telunjuk, bukan yang telunjuk yang jari tengah ni. Jari tengah. Sebab benda ni kan dia keluar masuk ke mata kita kan. Betul. Macam ni. Boleh nampak muka saya? Boleh dah. Boleh. Arah ke mata kita lah, ke muka kita. Okey. Yang ialah N, yang ini S. N, ni S. Okey. Kita boleh tengok yang ini balik. Saya bawakan. Pun kau dengar tak? Dia cakap. Pun. Kau dengar dia cakap?
Kuasa hilang ni. Kurang ajar betul lah. Ni earphone lah ni. Ha? Ha. Semua boleh dengar ke? Boleh dengar. Boleh. Boleh okey. Jadi tangan kita ni arah arus elektrik, okey. Katakanlah yang pertama sekali ni iaitu kita arah ke mata kita. Arus ni arah ke mata kita. Okey. Kemudian yang jari Doktor yang tak dengar tu? tak dengar. Hello, doktor. Hello. Hello. Okey doktor. Okey. 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 Ha. Okey. So yang kalau yang bulatan yang ini titik ni maksudnya arah arus elektrik arah ke mata kita. Okey. Kemudian jari yang telunjuk ni kita boleh lihat kat sini kalau gambar ni N dan S ni Okey. So maksudnya dia macam ni. So yang depan ni ialah force. Yang ibu jari ialah force, daya. Kemana arah yang kita punya apa panggil ni? Jarum tu akan bergerak lah contoh Contoh jarum tu akan bergerak. So kalau kita lihat di sini dia akan naik ke atas force ni. Okey, betul Secara automatik force ni akan arah ke atas. Okey. Semua boleh nampak? Boleh nampak? Ini adalah prinsip tangan kiri Fleming. Okey. Yang mana bila ada arus, bila ada medan magnet, daya akan terhasil. Okey. Daya akan terhasil. Maksudnya dekat sini kalau kita lihat kat sini kalau air ke sini, keluar, yang ni air ke sini, so dia akan berpusing macam ni. Ini wujudnya daya pusingan putaran pada motor tersebut. Okey. Katakanlah air terbalik, air pergi ke sini, yang air ni pergi ke dalam. Okey, yang ni keluar, ni ke dalam, so dia akan terbalik force tu. Okey, dia akan terbalik force tu. So ni ibaratkan kalau gambar ni NS, kemudian yang ni keluar, yang ni masuk. Yang ni keluar, arah arus ni keluar, ni masuk. Macam ni. So that's why dia boleh berpusing motor ni. Okay. Ini adalah prinsip elektromagnetik lah. Okay. Yang digunakan dalam actuator ataupun motor. Motor membuatkan motor tu boleh berputar arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Kalau nak buat arah dia ke kiri, kita terbalikkan arus dia. Okay. Yang ini dia masuk ke dalam, yang ini keluar. Okey, keluar. Bila dia keluar, so dia akan berputar. Okay. So ini adalah prinsip tangan kiri Fleming lah. So yang konsep inilah yang digunakan dalam DR Solver untuk membolehkan dia punya jarum tu pergi ke arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Terminal dia terbalik ataupun tak terbalik lah. Okay. Boleh dapat tangkap ke macam mana saya cerita tadi? Boleh doktor, boleh. Boleh okey baik. Boleh. Alright. Okey. Imagine tinggi. I imagine dan dia letak imagine. Lepas tu dia letakkan tangan kita tu macam mana lah. Okay. So itu a force applied on a current carrying conductor situated in a magnetic field. Consequently, a force applied on the coil turns and causing the coil to rotate on its pivot. Okay. So itu dikatakan bila ada current, bila ada magnetic field, a force akan terhasil dan membuatkan coil tadi berputar dan menyebabkan
kita nampak satu rotation lah pada motor dan ataupun pada ammeter tersebut. Okay, the controlling force providing by spiral spring. Okay, spiral spring tadi dia control force tu supaya dia maintain. Okay, dan pointer stop rotating when deflecting force. Ya, ni yang saya katakan controlling force. Okay, so ni working principle untuk PMMC lah. Okay, karakteristik untuk PMMC ialah amount of rotation. Okay, iaitu angular deflection is proportional to the amount of current flow. Okay, amount of rotation tu maksudnya berapa banyak dia bergerak ke kiri atau ke kanan tu ialah bergantung kepada berapa banyak bilangan current, okay, kuantiti current yang mengalir melalui coil tersebut. Maksudnya current kita kalau tinggi, maksudnya lagi jauh lah dia ni. Tapi kalau current dia kecil je, dia daripada kosong tu keluar sikit je. Ke kanan atau ke kiri tu tak kisahlah. Dia keluar dia sikit je. So maksudnya kekuatan arus tersebut. Okey. So macam ibaratkan arus sungai. Kalau arus dia tak kuat, dia mengalir orang tu kalau dia kena tolak air tu sikit je kan. Arus tu sikit. Tapi kalau arus tu deras, kalau dia kena tolak, memang hanyut lah sampai mana-mana kan. Tak tahu ke mana kan. So macam tu lah konsep dia lah. Alright. Arus ni dengan pergerakan. Okay, the meter requires low current. Okay. Dia boleh low current sehingga 50 microampere untuk full scale. Dan dia menggunakan sangat kuasa yang rendah lah untuk menggunakan galvanometer ni. Sebab dia menggunakan banyak spring dan sebagainya lah. Lepas tu accuracy dia ialah di antara 2% hingga 5% of full scale detection. Okay. Dia tak adalah accurate sangat, tapi as long as we know that kita punya dia ada bacaan dan we know lah berapa. So kalau kita nak tahu the exact dia punya accuracy dia, kita kena tambah dia punya inilah error limiting error ni. Alright. Okay, kita tengok sikit video kita. Nak tengok video? Nak. Okay. Saya cuba buka. Okay, saya sharekan pada ni. Okay, basically ini. Boleh dengar? Boleh dengar ke? Tak dengar pula tu. Video ada keluar. Video ada keluar tapi dia tak dengar bercakap. Oh ya, sebab ni gambar kan. Oh, dia hanya screen saja. Screen. So memang tak dengar lah. Tak ada. Dia tengah cakap ke tu? Dia dengar lagu. Oh, ya ke? Tak apa. Kalau nanti video, you all boleh tengok dekat slide yang saya berikan. Copy paste dia punya link tu nanti boleh buka dekat komputer sendiri lah. Cuba yang dekat sini tu, itulah sebenarnya dia ada penerangan, ada orang bercakap lah. Okay. Dia cakap pun bahasa Inggeris kan tu? Bahasa Inggeris. So tak apa, suruh kita tengok video je tu. Kita tengok dia pergerakan je lah. Okay, baik. So saya mulakan balik daripada awal.
Tinggal doktor terangkanlah dalam bahasa Melayu sikit-sikit kan. Dia ikut video tu. Boleh. Okey. So ni ada dalam PMMC punya prinsip yang dijalankan oleh D'Arsonval movement ni lah, pergerakan D'Arsonval. Tu pakcik D'Arsonval tadi tu lah. Arwah dah tu. Okey, ni seperti yang saya kata tadi, dia ada magnet yang di antara N dengan S lah. So, di tengah-tengah dia ada coil yang mana dia ada kabel. Dia ada kabel kat sini yang dia ada coil kat sini. Yang ini adalah spring dia yang diletakkan untuk dia kontrol dia punya pergerakan ni lah. Okey, ni coil. Bila ada apa arus bergerak, dia Oh, okay. ada bergerak ke kanan. So, dia punya TD tadi pergerakan adalah bergantung pada I. I ni adalah arus lah. So, DC tu ialah kebanyakan berapa besar dia punya. Doktor cakap betul-betul lah tu. Ada hilang suara doktor. Oh, dah hilang eh? Okay, ni okay. Oh, dia apa nama? Earphone saya ni Jejak tak jejak tu. dah mungkin lah. Okay, so basically saya dah terangkan yang sebelum ni. YouTube ni pun tahu. So cuma kita boleh nampak lah pergerakan dia. Okay. Bila ada current dia melalui coil ni tadi, dia akan bergerak force tadi ke kanan contohnya. Yang ni ayat sama lah dengan yang kita apa nama ikut apa kekuatan arus yang melalui-nya, kita akan tahulah berapa banyak dia akan measure. Saya tutup yang tadi, saya balik kepada saya punya slide balik ya. Okay. Alright, next ialah ini dah. Okay, kita akan masuk kepada DC ammeter. Okay, DC ammeter, kejap saya sharekan slide. Okay, untuk DC ammeter dia PMMC atau Permanent Magnet Moving Coil galvanometer creates the basic movement of the DC ammeter. So maksudnya disebabkan galvanometer ni tugas function dia ialah untuk mengesan arus. Jadi ammeter ni ialah untuk ukur arus. Okey, berapa banyak arus tu mengalir. Okey. So kita gunakan saja prinsip PMMC pada galvanometer tadi, masukkan kepada DC ammeter. Okey, cuma DC ammeter ni dia ada dia punya circuit dia yang berlainan lah. Okey, circuit dia kat sini. Kalau dilihat, the coil winding of basic movement is small and light, so it can carry only very small current. Cuma kalau kat sini kat atas ni untuk DC ammeter. Okey, DC volt. Okey, kat bawah ni untuk AC. Okey. Right. So kalau di kat sini, kalau kita tengok dia ada 50, ada 100, ada 500. Okey, dia ada dia punya senggatan dia yang mana untuk yang milliampere dan sebagainya lah. Okey. So yang ini untuk saya pun tak pasti macam mana dia punya ni.
apa yang tunjuk bad atau good. Mungkin bateri dia kot. Okay, sebab berbeza, emitter berbeza apa yang boleh dia, ini mungkin yang complicated, ada macam-macam dia boleh ukur. Okay. Alright, jadi a low value resistor R shunt, okay. Dia panggil low value resistor, iaitu shunt resistor ni, R shunt is added in DC emitter to measure large current. Okay, kalau biasa dia untuk very small current saja. Okay, very small current ni untuk galvanometer lah, yang macam micro emitter, micro ampere level lah. Tetapi untuk measure large current, dia tambahkan R shunt resistor untuk ke dalam DC emitter tadi. Yang mana R shunt ni, shunt resistor ni is connected in parallel with meter internal resistance RM. Okey, dan meter lah. Okey, kalau kita lihat kat sini gambar dia, ini adalah DC emitter circuit. R shunt yang di sini R shunt. Okey. Shunt resistor ni, kalau kita lihat, kita tahu konsep arus dalam litar sesiri ataupun selari, I equal to IM tambah ISH. Kenapa dia jadi macam ni? I yang lalu dekat sini, dia akan pecah pada node ini, pada cabang ini, satu ke atas, satu ke bawah, bergantung kepada load yang ditetapkan lah, yang diletakkan. Okey, kalau dalam emitter ni R shunt, shunt resistor ada di sini, dan RM. Okey, dalam yang ini yang asal lah untuk yang galvanometer. Okey, so dia ada meter kat sini dan dia ada RM. Okey, meter internal resistance panggil. Okey, so sebab dalam satu-satu alat mesti ada internal resistance. Even dalam kabel sendiri pun dia ada internal resistance dia. Okey, makin panjang kabel tu, makin besarlah internal resistance dia. Okay. That's why. So, kalau lihat di sini, PMMC ni, I akan berpecah, IM pergi ke atas. I shunt ni masuk arus yang terhasil daripada load shunt resistor ini. Okay. So, di akhir dia sekali, dia akan bergabung, akan jadi I balik dan balik pergi ke sini lah. Ini adalah emitter circuit. Okay. So, macam mana R shunt ni berfungsi? Okay, kalau kita lihat di sini, RM internal resistance untuk meter tu ini. Okay, untuk coil resistance. Yang mana R shunt ialah shunt resistor. I shunt ialah shunt current. Kemudian IM ialah full scale deflection. Okay, full scale deflection pada PMMC ini, iaitu VM ni, yang terhasil pada AVM. Kemudian I ialah full scale current untuk emitter saja. Yang ini VM, IM ni untuk kawasan meter ni saja, tapi untuk I ialah full scale deflector bagi keseluruhan emitter. Okey, termasuk shunt punya resistance ni lah. Kemudian generally ISH, ISH ni maksudnya I pada shunt resistor ni adalah lebih besar daripada IM. Okey, ini kerana ini akan yang menentukan arus yang boleh diukur oleh emitter ni besar ataupun kecil. Ini yang dimaksudkan ni lah. Okey, a low value R shunt ni akan diletakkan dalam DC emitter untuk measure large current. Okay, that's why I shunt ni is much greater than IM. Okay. So, okay, kalau kita lihat macam mana berlaku pengiraan dalam emitter ini, seperti berikutlah. Okay, saya dah terangkan macam mana pergerakan arus. Okey, kita boleh kaitkan dengan hukum Ohm, iaitu VM equal to IM kali dengan RM. Okey, maksudnya IM yang naik ke atas akan dikali dengan RM akan mendapat VM. Okey, akan mendapat VM, betul eh? Okey, kemudian
VSH equal to VM. Kenapa VSH equal to VM? Ini kerana dalam lita paralel, lita selari, V adalah sama kalau dia dalam bentuk paralel. So maksudnya kalau keupayaan voltan ini adalah VM, ini VSH, VSH maksudnya ISH kali dengan RSH, betul? Kalau ni VM ni. ISH. Sorry saya terlepas nak tulis. Okey, VSH iaitu ISH kali dengan RSH, betul? So dan VSH sebabkan dia paralel selari, VSH adalah sama dengan VM. Okey. So kalau kita lihat di sini sama seperti I equal to IM tambah ISH. Jadi ISH ialah I tolak IM. Okey, kita just bawakan IM ni pergi ke sebelah sini. Jadi ISH ialah I tolak IM. So kita akan dapat ini. So daripada kita punya rumusan ini, RSH ialah VSH bahagi dengan ISH. VSH bahagi dengan ISH. Jadi kita gantikan, okey, kita gantikan ISH tadi, okey, VSH dengan ni kepada V untuk VM, okey. Sebabkan VM ni adalah sama dengan VSH, jadi VM ni IM RM masukkan pada VSH. So kita akan dapat IM per ISH RM. Boleh ingat dapat ni? Boleh nampak? Boleh? Boleh. Okay, good. Kemudian bila kita dah tahu IM ialah ISH ialah I tolak I tolak IM, jadi kita masukkan dekat sini. So bila kita masukkan sini, kita akan dapat relationship antara IM dan RM dalam kita punya ammeter. Okay. So tanpa untuk kita tahu berapa RSH tersebut. Okay, tanpa kita perlu tahu ISH. Okay. Okay. Ini adalah satu example. Ini adalah satu example yang mana calculate the value of the shunt resistor. Macam mana nak kita calculate shunt resistor RSH tadi yang diperlukan untuk convert 1 meter ampere meter movement dengan menggunakan 100 ohm internal resistance into 0 to 0 mA milliampere ammeter. Okey, jadi kita nak cari RSH. Jadi RSH equal to VSH, sama yang macam kita dapat tadi. Okey. Okey. Jadi daripada situ VSH kita tukar sama. So kita gunakan terus rumus ni lah. IM bahagi dengan I tolak IM RM. Sebab dia dah bagi IM dia berapa. Okey, dia dah bagi IM dia berapa dan dia dah bagi keseluruhan berapa. I ialah berapa. Maksudnya I tu ni lah 10 milliampere. IM ialah 1 milliampere. Okey, sebab dia nak tunjuk 1 milliampere je. Okey, so maksudnya meter tu tadi 1 milliampere saja. So RM dia ialah 100 ohm. So kita masuklah value tadi 1 milliampere bagi 10 milliampere tolak 1 milliampere 9 kali dengan 100. So kita akan dapat 11.11 ohm. Okey. 11.11 ohm. Kalau kita lihat di sini, okey, ampere yang lalu pada IM
Okey, disebabkan dia punya internal resistance dia tinggi, yang lalu pada IM ni adalah besar. Okey, iaitu 1 mili adalah kecil. Okey, sebab dia punya internal resistance dia tinggi. Okey, tetapi RSH ni dia punya resistance dia kecil, jadi I atau arus yang melalui RSH ni lebih besar. That's why dia kata dekat sini, generally ISH is much greater than IM. Okay. Yang lalu dekat sini sebabkan sini arus dia punya perintang dia besar, jadi arus boleh lalu sikit je. Tapi kat sini sebabkan perintang dia kecil, arus lalu banyak. That's why dia wujud perkataan inilah. Okay. Okay. Next, yang ni tahu macam mana nak dapat? Just guna rumus ni lah. Okay, rumus ni sebab dia direct. Soalan dia RSH berapa? Berapa RSH? So dia dah bagi IM, dia dah bagi I, dia dah bagi RM. So guna sajalah. Okay, ini simple question lah. Okay. Okay, kemudian DC ammeter untuk multi range. Okay, DC ammeter untuk multi range. Multi range ni faham maksud kenapa dia maksudnya multi range? Maksudnya dia lagi canggih lah ammeter dia boleh range dia mungkin 0 sampai 10 miliampere, and then satu lagi dia boleh sampai 1 miliampere. Satu lagi range dia boleh sampai 10 ampere. So maksudnya dalam satu ammeter yang sama, dia buat dia punya dia punya circuit macam ni. So kita boleh twist switch dia untuk kita nak tengok range yang mana yang kita perlukan lah. Tak payahlah kita beli banyak ammeter. Yang meter ni untuk khas untuk yang kecil 10 miliampere je boleh baca. Yang ini 1 ampere, ni 10 ampere. Jadi kalau kita beli macam tu leceh lah kan, ada 3 pula. So dia ada satu sistem yang ada satu ammeter yang dipanggil multi range, yang kita bergantung pada demand kita nak ukur berapa besar arus dia. So kita boleh pusingkan dia. Okey, biasanya nak pusingkan ni dia akan tengok daripada kecil dululah. Bukan daripada kecil. Sorry, maafkan saya. Dia tengok daripada besar dulu. Okey, range yang besar dulu, and then bila besar dia arus yang di detect tu kecil je, nanti barulah kita akan tukarkan dia kepada yang range yang lebih kecil untuk mengelakkan daripada over current yang boleh merosakkan ammeter tersebut. So biasanya dia akan tengok yang range yang besar dahulu, nak tahu sebenarnya current tu besar mana je. Kan? Okay, the range of the DC ammeter is extended by a number of shunts. Okay, dia tambah banyak shunt kat sini. Yang tadi yang ini je RM pada meter kan, internal meter. Sekarang ni shunt ni dia ada, patutnya ada satu je shunt. Sekarang ni dah ada 1, 2, 3, 4. Katakanlah dia ada 4 range. Okay, satu untuk 10 miliampere, 1 sampai 1 ampere, ni sampai 5 ampere ataupun 10 ampere ataupun 1 ampere ataupun 100 ampere. Tergantung pada keperluan lah. Makin banyak dia boleh ni, makin mahal lah biasanya. Dah biasanya makin yalah orang kata all in one lah, all in one device. Tak adalah kita beli yang ni satu, ni satu, ni satu, ni satu, dah ada 4. Dah leceh kan. So beli satu je dia boleh ukur untuk macam-macam jenis value, dia punya kekuatan arus tadi. Okay, next ialah the resistor are placed. Okay, the resistor are placed in parallel to give different current range. Okay, sama macam shunt tadi, dia letak paralel dengan RM, dan setiap satu tadi pun dia paralel lagi. Untuk kita senang nak switch kan. Ni S ni switch dia boleh ke sini, dia boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini, bergantung pada range mana yang kita nak lah. Okay, switch S is multi-position switch. Multi-position yang saya katakan dia boleh tukar-tukar switch.
protect the meter movement from being damaged during range changing. Okay. So basically kita tak adalah pakai switch yang dulu tarik tu apa yang biasa tu. Yang ni dia boleh pusing pap untuk elakkan daripada bila range changing tu lah. Okay. So ini adalah multi range punya konsep yang mana features dia di start meter are used for range up to 50 ampere. Maksudnya kalau saya kata 10 miliampere, kemudian dia boleh check sampai 1 ampere, 10 ampere sampai 50 ampere. So dia ada 4 range dia boleh detect katakanlah. So dia kata paling tinggi dia boleh check sampai 50 ampere. Okey, contohlah. Okey. Kemudian precaution dia cuma when using this type of meter, start with selecting the highest current range first. Ni yang saya sebutkan tadi. First check dengan highest current first. Katakanlah kita range kita set dulu 50 ampere. Ini untuk mengelakkan daripada over, kalau kita set katakan current tu tinggi, kita set pada R tu yang rendah, confirm terbakar R tu. R shunt tu terbakar. Sebab air tu dia tak dapat mampu untuk tanggung current yang melalui. Okey, perintang tu tak dapat nak merintang current yang deras tu lah, arus yang deras tu. Jadi precaution Boleh terbakar tu Boleh terbakar. Boleh terbakar sebab dia tak mampu nak tanggung arus yang deras tu. Macam empangan tu kecil je. Arus tu besar, empangan tu kecil je. Memang confirm pecah lah. Empangan. Banjir. Banjir kan. Boleh terbakar lah kita punya emitter tu tapi dia bagi tahu amaran, okey, kalau nak check apa-apa first pergi the highest current first, current range first. Pergi 50 dulu. Baru kita tahu yang sebenarnya current yang nak melalui itu adalah tahap mana je. So ni doktor yang kita nak pergi arus tu, yang kita boleh putar-putar tu ya boleh putar-putar tu. Pergi yang tinggi dulu. Function dia. Kalau kita putar-putar tu, pergi yang tinggi dulu tapi masih kosong, maksudnya arus terlalu rendah. Jadi kita putar ke kecil. Kecil sikit, satu step by step lah ke bawah Step. Barulah dia nampak nanti, sebenarnya arus dia terlalu kecil, kita perlu sampai sini je. Tapi first step mesti pergi yang paling besar dulu. Okey. Arah yang besar dulu supaya kita elakkan daripada dia terbakar lah. Okay. So then decrease the range until good upscale. Dia kata kita adjust balik scale tadi sampailah upscale reading yang kita perlukan tadi tu dapat dibaca. Kalau tidak kita nampak nilai kosong je sebab dia terlalu besar kan. Dia terlalu nampak besar macam dunia ni, kita terlalu kecil kan. So tak nampak. Betul. Boleh pergi ke gambar tadi tak? Nak tengok yang dia putar-putar tu, yang mana yang 50 apa semua tu. Yang gambar tadi tu itu untuk single saja. Single dia. Ni tak ada dah. Bawah tu yang putar-putar tak ada. Dia ada tapi bawah ni gambar tak cukup. Ada. Wah, dia ambil yang atas je saya boleh cuba carikan. Pernah tengok Charles Manson pakai benda tu, dia putar-putar benda tu kan. Kejap saya mana tahu ada gambar kan. Okay. Nak nampakkan gambaran yang dia putar ke 50 kan. Dia berapa? Dia 10, 20, 30 ke? Betul. Gambaran tu penting. Sebab kadang-kadang tak tergambar ni, lagi-lagi tuan-tuan semua mechanical kan. Ya. Mechanical. Budak-budak elektrik ni pakai tapi kita tak tahulah apa dia orang dia faham. Boleh nampak? Tak pernah guna. Yang ni saya pernah guna. Yang ini betul. Yang ini kan. Okey, kat sini dia boleh tukar range dia Barulah jelas. Kalau saya besarkan lagi, dia daripada 2 miliampere, 20 miliampere, dia boleh sampai berapa ni? Berapa?
Prime Kecil lah pula. Ni mungkin maksimum boleh bagi. kecil juga. Sekejap Ada tak yang besar? Kecil lah ni. Saya rasa boleh nampak dah tadi kan sebenarnya. Yang pusing-pusing tu kat mana kan? Yang tadi nampak doktor yang mula doktor tunjuk yang tu. Yang ni nampak So kalau lihat di sini A Okey. ini adalah untuk DC. Okey. Yang A tanda yang ada macam ombak ni. Ombak. Ini untuk AC. Ni untuk AC. Okey, AC. So range dia antara ni 2 mA, 20 mA, 200 mA sampailah 20 ampere. Yang ini pun sama daripada 2 mA, 20 mA, 200 mA sampailah 20 ampere. Okey. So kalau kita lihat kat situ ini range dia, kita test yang paling besar dulu. Yang besar dulu. Masih kosong lagi kita kecilkan sampailah dia Dia keluar bergerak. sampai dia keluar something lah. Okey. Kalau tak ada langsung tu maksudnya tak ada current lah. Coil putus maksud dia coil putus Coil putus ke apa ke lah. Okey. Alright. Yang ini untuk farad. Okey, untuk farad berapa banyak kapasitor punya value. Okey, ini untuk voltan, untuk voltan AC. Yang ini untuk voltan DC, yang ini untuk ohm lah, berapa besar perintang tu. Okey. Okey, kita kembali kepada kita punya slide tadi. Okey. Saya tunjukkan kejap slide kembali. Okey. Alright, so boleh nampak macam mana kenapa kena ada multi range. Okey, supaya kita tahu level apa kita punya current yang kita detect. Nak baca tu lah. Okey. Okay, then cost. Dari segi cost, the resistance used for various range are very high precision value. It increase the cost of the meter. Okay, sebabkan dia ada safety issue. Okay, so resistor yang perlu diletakkan tu dia ada macam-macam kan. Apa nama resistor yang perlu diletakkan. Jadi kat situ membuatkan cost dia meningkat lah. So tapi sekarang ni dah banyak sangat tak ada dah nampak meningkat kan. Sebab dah makin murah China pun dah buat banyak kan. So tak ada kata cost ni lah kan. Tapi yang biasa orang pakai yang Japan ni lah, Sanwa dan sebagainya lah. Okay. Okay, next ialah multi-range, multi-position switch. Okay, yang ni yang kata S tadi. Yang S ni, okay, multi-position switch. Yang mana karakteristik dia have low contact resistance and high current carrying capacity. Okay, switch tadi dia low contact resistance, kurang resistance dia, perintang antara dalam pada switch tadi. Dan dia ada high current carrying capacity, maksudnya dia tahan high current lah. Okay, kalau switch tu sendiri tak tahan high current, dia pun sendiri terbakar switch tu. Okay, due to its contact are in series with low resistance shunt. Okay, bila contact pada low resistance shunt, dia akan air dia terlalu tinggi, takut terbakar pula switch kan. So itu pun safety juga yang perlu dikenal pasti, yang membuatkan cost tu tinggi lah. Okay, switch type make before break. So sebelum, maksudnya type switch is used for range changing. Okay, dia buatkan satu jambatan dahulu sebelum dipecahkan jambatan yang yang sedia ada. Itu untuk mengelakkan the switch protect the meter movement from being damaged without a shunt during range changing. Ni faham
Sebab kalau dia tiba-tiba dia terputus, okey, tiba-tiba dia terputus, baru kita buat pergi dekat yang lagi satu, itu akan menyebabkan damage. Okey, yang mana shunt ni during range changing tadi, kalau dia tak buat dulu jalan, baru dia putuskan, itu akan menyebabkan rosak pada ammeter tadi. That's why multi position switch ni diwujudkan dengan menggunakan konsep make before break. Maksudnya kalau kita perasan, kita nak buat jambatan mana-mana sekarang pun kan, takkanlah dia buat jambatan, dipecahkan jambatan tu terus tanpa dia buat jalan alternatif, betul? Mesti dia buat jalan alternatif dahulu, baru dia akan buat bangun jalan yang baru, betul? Betul. Okey. Sama juga macam ni. Kalau tidak, marahlah orang kan. Sama juga arus ni. Tiba-tiba dia hilang. Jambatan tu tiba-tiba dia hilang, kata nak buat jambatan baru kan. Memanglah nak buat jambatan baru, tapi selemasa dia tu membuatkan boleh arus tu orang kata terkejut, boleh rosakkan ammeter kita lah. Okay, that's why dia menggunakan konsep make before break. Okay. Buat dahulu sebelum dia putuskan betul-betul sambungan tu. Okay. Okay, multi position switch versus dengan ordinary switch, apakah perbezaan dia? Make before break type switch is designed so that when the switch position is changed, it will automatically make contact with the next terminal. Tu maksud dia. Range before breaking contact with the previous terminal. Okay, saya dah sebutkan tadi. Therefore, the meter movement never left unprotected. Okay, maksudnya dia punya meter. Ada gambar doktor yang make before break ni? Tak adalah. Macam mana rupa dia? Macam mana rupa dia? Nanti saya cuba ni. Cuba apa nama? Nanti waktu kita rehat saya cuba ni. Saya cuba Google, saya carikan. Ataupun you all sambil-sambil saya cakap ni boleh Google ke macam mana? Baik. Alright. Okay, therefore the meter movement never left unprotected. If ordinary switch is used for range changing, the meter won't have any shunt in parallel while the range is being changed, and hence full current will pass through the meter, damage the movement. Ini maksudnya kalau saya katakan tadi, okay, kalau berlaku macam ni, current yang tadi itu macam empangan empangan tiba-tiba buka. Empangan ni ibaratkan dia punya pun kata switch tadilah. Tiba-tiba empangan tu hilang. Memang confirm lah air tu menderu masuk kan. Okay. So that's why empangan tu dia kena buat empangan baru yang lebih baik kan. Barulah dia pecahkan empangan yang lama kan. Barulah tak ada banjir kampung tu kan. Itulah lebih kurang cerita dia. Okay. Right. Next. Okay, next ialah the purpose of designing the shunt circuit is to allow us to measure a current I with some number n time larger than Im. Ni yang maksudkan saya tadi, yang ayat yang pertama kita dekat sini, untuk kita allow current tadi, current yang lebih besar melalui shunt resistor tadi. Okay, so that's why daripada situ kita dapat baca range I yang lebih besar. Okay, tapi bila nak baca tu memang secara caranya ialah dengan yang paling besar dahulu, baru kita tukar tune kepada yang kecil untuk kita cari mana range yang sebenarnya. Okay, the number n is called a multiplying factor. A multiplying factor macam amplifier. Okay, and relates total current and meter current as I kali dengan NIM. Okay, I yang ingin kita detect tadi berapa kali IM. Okay, so dari situlah keluarnya RSH lah. Okay, so RSH akan keluar, akan dapat dengan RM IM, VM bahagi dengan IM tolak kalau ikut tadi Okay, ISH 1 tolak IM kan.
So sekarang ni I tadi ialah NIM. Ya. I tadi patutnya I tolak IM. Sekarang ni I ialah NIM. Jadi NIM tolak IM. Okay. So kita keluarkan IM kat luar dan kita potongkan IM tadi. So kita akan dapat hasilnya ialah RSH untuk setiap tu ialah RM bahagi dengan N tolak 1. Okay. Berapa banyak kita nak amplifykan dia. Ini adalah rumus yang simple. Dah disimpelkan lah. Nampak macam susah kan? Dah dia potong-potong-potong tinggal RM bahagi N tolak 1. Berapa banyak kita nak amplifykan. Katakanlah 10 Kita guna terus je doktor kan? Itu kan? guna terus lah. Tapi kalau dia kata buktikan macam mana RSH tu ni, inilah dia punya keyword-keyword dia. Tapi di Malaysia ni jarang ada soalan buktikan. Kalau masa saya belajar dulu, memang apa-apa soalan memang tak ada nombor. Dia tak suruh kira, tapi dia suruh buktikan. Masa zaman saya belajar degree dululah di Jepun. Banyak soalan-soalan dia orang, dia suka buktikan. Bagi saya, buktikan dia bagus. Kalau kita fundamental kita kuat, InsyaAllah apa-apa soalan pun, apa-apa value pun letak, kita akan dapat jawab. Sebab kita itu fundamental lah. Tapi kalau kita tahu kira tapi tak tahu macam mana wujudnya benda tu, takut. Bila tukar value lain, kita tak boleh nak dapat jawapan lah. Tapi saya tak tahu. Yang open. Apa solution aja. Tukar nilai dah tak boleh buat. Betul-betul. Takut biasa kat Malaysia macam tu. Jarang ada Betul. soalan buktikan kan. Kalau saya dulu kat sana memang tak ada nampak tak ada nampak nombor pun. Semua simbol. Buktikan. Kalau soalan tu keluar buktikan, padahal benda tu simple. Tapi kita tak ada nilai, kita jam lah, terus tak jawab lah. Betul. Sebab kita kadang-kadang tak tahu apa simbol tu betul. Betul. Dan simbol tu apa yang terhasil simbol tu daripada simbol yang lain contohnya kan. Kita belajar ada nilai ya. Belajar di nilai. Kalau simbol aja jam lah. Kan. Itulah. InsyaAllah lah harap-harap exam nanti tak ada soalan buktikan Tak ada doktor yang buat kan. InsyaAllah. Sebab kalau saya tengoklah lecturer-lecturer yang kat sini pun biasanya jarang ada yang soalan buktikan. Memang style kat Malaysia mungkinlah kan daripada zaman saya belajar dulu pun dekat UTM pun sama. Tak ada soalan buktikan. Okey. Tu satu. Okey, example. Okey, ini adalah macam mana dia terhasilnya RSH tadi dengan amplify. Okey, multiplier dia berapa. Okey, so soalan dia ialah design a multi-range ammeter to provide an ammeter with a current range 0 hingga 1 mA. Okey, ini satu range. Kemudian 10 mA satu range lagi, 50 mA dan 100 mA. So dia ada 4 step. Okey, dengan menggunakan D-ensemble meter movement with an internal 100 ampere. So maksudnya IM dia ialah 100 ampere. Full scale current ialah 50 microampere is used. Full scale current dia ialah I lah. Ni I, right? So kalau kita lihat kat sini VM sama dengan IM kali RM, iaitu 50 microampere ialah kali dengan 100 ni RM, kita akan dapat 5 millivolt untuk kawasan VM lah. Okey, VM ni maksudnya yang inilah yang ini VM. So IM ni ialah 50 microampere, yang ini adalah 100. Jadi VM kita ialah 5 millivolt. Okey. Jadi bila kita dapat 5 millivolt, okey, kita dah tahulah R1 ialah VM bahagi dengan 1SH. Okey, so 5 millivolt bahagi dengan 1 milliampere. Okey, mana dapat 1 milliampere ni? Inilah dia. Okey, range yang pertama ialah 1 milliampere. So kita akan dapat R yang perlu kita letak pada R1 ini
ialah 5 ohm. Okey, so ini adalah yang paling rendah. So, bila paling rendah kita perlu letakkan 5 ohm. Okey, kedua, bila range yang kedua ialah 10 milliampere. So, 5 millivolt tadi yang sama bahagi dengan 10 milliampere. Ini So, kita akan dapat 0.5 ohm. Kemudian 50 milliampere pun sama. Volt bahagi dengan 5 milliampere, kita akan dapat 0.1 ohm. Dan kalau kita punya 100 milliampere, dia akan dapat 0.05 ohm. Jadi kalau kita lihat kat sini resistance dia semakin lama semakin kecil kan. Bila semakin lama semakin kecil, I dia akan semakin besar boleh masuk. Okey, bila I dia semakin besar boleh masuk. So kalau kita tiba-tiba pergi kat sini, kuatiri kita punya perintang ni akan rosaklah. Okey, kalau tak sesuai. Okey, so ini adalah cara kira lah macam mana kita nak tentukan R1, 2, 3, 4 bagi setiap range yang kita nak laksanakan. Okey. So, inilah gambar yang ini macam mana kita nak tahu ni value ni. So, kita tahu RM dan kita tahu IM. So, kita dapatkan VM dia. Disebabkan VM adalah sama dengan VSH. Okey, yang rumus yang ini ingat balik, VM sama dengan rumus VSH. Jadi, VM bahagi dengan berapa ISH tadi yang kita nak lah. Okay, VM bagi dengan ISH berapa rate yang kita nak. Okay. 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 Ada gangguan tadi okay ke? Betul. Tadi hilang suara sekejap. Betul. Hilang suara kejap okay. Alright, saya ingat saya nak stop dahulu dekat multi range. Kita akan masuk ke Ayrton Shan. Saya ingat saya nak makan kejap. Boleh tak kita rehat 15 minit? Boleh kata 15 minit. Okey, baik. 15 minit. Sambung 10 suku. Baik, ya betul. Okey, baik. Terima kasih. Saya stop yang inilah So kita boleh ada next recording lagi. Cuma ingatkan nanti awal recording bagi tahu saya untuk saya record. Okey. Okey, baik. Terima kasih semua. Boleh rehat, minum kejap ke apa ke? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.